Okey, selepas murid-murid telah belajar pembentukan Malaysia, kali ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 7 yang bertajuk Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia. Okey, untuk sesi ini kita akan sentuh 7.1 ciri-ciri demokrasi berparlimen. Kita akan tengok konsep demokrasi berparlimen dan kita akan sentuh salah satu cirinya iaitu perlembagaan. Iaitu kita akan kaji maksud perlembagaan, apa itu perlembagaan Malaysia dan keluhuran perlembagaan. Boleh ya? Okey, ini secara keseluruhan kerangka konsep bab 7 yang murid-murid akan belajar sepanjang bab ini. Okey, so bab 7 terbahagi kepada 3 subtopik iaitu yang pertama berkaitan dengan ciri-ciri demokrasi berparlimen yang kita akan sentuh salah satu daripadanya iaitu perlembagaan. Ciri-ciri yang lain yang murid akan belajar kemudian berkaitan dengan raja berperlembagaan, kuasa pemerintahan, pilihan raya, parti politik di Malaysia sehingga tahun 1963. Okey, subtopik yang kedua berkaitan dengan negara persekutuan. Kita akan kaji dua kerajaan. Satu is kerajaan persekutuan, satu lagi kerajaan negeri. Dan bahagian terakhir berkaitan dengan lambang negara. Okey, so kita akan belajar jata negara, bendera kebangsaan dan lagu kebangsaan. Boleh ya? So kita masuk tajuk kita hari ini. Ciri demokrasi berparlimen yang pertama iaitu perlembagaan. Okey, sebelum kita masuk kita punya tajuk, okey, kita pergi pengenalan dulu. Okey, so tambah semua isi ini. Okey, so negara demokrasi lahir daripada perjuangan yang berasaskan kedaulatan rakyat. So maksudnya dalam sebuah negara demokrasi, rakyat sangat penting. Okey. So, terdapat dua corak pentadbiran negara demokrasi. Satu yang berlandaskan sistem raja berperlembagaan, satu adalah sistem republik. So, apakah perbezaan kedua-dua corak ini ataupun dua-dua sistem ini? Okey, so sekarang kita kaji. Okey, so sistem raja berperlembagaan ini yang mengekalkan raja sebagai pemerintah tertinggi. Dan raja ini dibantu oleh Perdana Menteri. Okay. Sementara sistem republik ini yang menolak institusi beraja. Okay. So, ia akan diketuai oleh seorang presiden yang biasanya akan dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Okay. Dan presiden di negara-negara ini iaitu Perancis, Korea Selatan, India dan Filipina, mereka memegang dua jawatan iaitu mereka merupakan ketua negara pada masa yang sama mereka juga merupakan ketua kerajaan. Okey, boleh ya? So, sejak kita mencapai kemerdekaan 1957, kita telah mengamalkan sistem demokrasi berparlimen yang berkonsepkan raja berperlembagaan. Ya? Okey, so untuk itu, mari kita kaji apakah konsep demokrasi berparlimen. Okay, apa yang murid-murid faham tentang demokrasi berparlimen. So, untuk ini, kita tengok definisi dulu. Okay, definisi demokrasi berparlimen. Okay, so demokrasi berparlimen bermaksud rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan sementara Raja-Raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat. Okay, so maksudnya yang terlibat dalam sistem pemerintahan adalah rakyat. Okay, bagaimana you kata rakyat yang melibatkan diri dalam sistem pemerintahan. So kita further, kita punya penerangan. Okay, so kita tengok sini. Okay, so di mana rakyat ini bebas memilih wakil rakyat. Okay, rakyat bebas memilih perwakilannya melalui pilihan raya. Okay, so maksudnya rakyat ini ia berhak untuk sokong, okay, menyokong, menukar atau mengekalkan kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya. Ya? Dan rakyat juga berpeluang membentuk kerajaan. Okay. So dengan ini, sistem pemerintahan demokrasi ini dapat mengekalkan kerajaan yang adil, stabil dan sejahtera. Itu merupakan kebaikannya. Okay. So ini secara keseluruhan konsep demokrasi berparlimen, iaitu definisi mula-mula jelas dulu dan further detail pelibatan rakyat dalam pemerintahan. Okey, boleh ya?
Okey, kalau boleh kita tengok soalan C. Apakah ciri-ciri utama sistem pemerintahan demokrasi berparlimen? Okey, ini adalah ciri-ciri yang telah cikgu isi dan murid-murid isi juga. Okey, jawapan ini berdasarkan ini buku teks. Okey, berdasarkan buku teks. Ciri-ciri utama sistem pemerintahan demokrasi berparlimen antaranya perlembagaan, raja berperlembagaan, parlimen, pilihan raya, kuasa pemerintahan, parti-parti politik dan kebebasan asasi. So, isi semua dalam ruangan kosong tadi. Okey, isi semua sini ya. Okey, so 1, perlembagaan. 2, raja berperlembagaan. 3, kuasa pemerintahan. 4, parlimen. 5, pilihan raya. 6, parti politik. 7, kebebasan asasi. Okey, boleh ya? Okey, kalau boleh kita masuk ciri kita yang pertama iaitu perlembagaan. Okey, ini dia. So, soalan A. Apakah maksud perlembagaan? Okey, maksudnya perlembagaan bermaksud undang-undang tertinggi yang biasanya ia menjadi asas pembentukan sesebuah negara. Okey, dan perlembagaan merupakan dokumen rasmi yang dalamnya mengandungi segala peraturan dan prinsip. Okey, dan peraturan dan prinsip ini menjadi guideline panduan kepada kerajaan untuk mentadbir negara dan melaksanakan kuasanya. Okey, boleh ya? So, apabila dengan ada panduan ini, parti yang memerintah akan mengetahui hala tuju pentadbiran negara. Okey, tak kira parti mana yang menang, dia tetap mengetahui hala tuju pentadbiran negara. So, dengan itu ia dapat menjamin kerajaan akan menunaikan tanggungjawab kepada rakyat. Okey. Dan perlembagaan ini juga menjadi asas pembentukan sesebuah negara. Sini ya. Okey. So, ini merupakan kepentingan ataupun kebaikan perlembagaan. Okey. Boleh? Okey. So, selepas tu kita akan tengok apa itu perlembagaan Malaysia. Okey. So, perlembagaan Malaysia seperti definisi tadi merupakan undang-undang tertinggi Malaysia dan telah diperkenalkan pada 16 of September 1963. Okey. Dan perlembagaan Malaysia mengandungi 183 perkara. Okey, dalam semua 183 perkara ini ia mengandungi pelbagai peruntukan. Okey, contohnya memperuntukkan senalai persekutuan, senalai negeri, senalai bersama. Okey, dan juga perlembagaan memperuntukkan perkara berkaitan dengan bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Okey, memperuntukkan kuasa parlimen, jemaah menteri, badan kehakiman. Okey, boleh ya? Okey, so semua ini ada diperuntukkan dalam perlembagaan. Okey. So, negara kita merupakan negara persekutuan. So, perlembagaan Malaysia juga membuat pembahagian kuasa antara dua kerajaan inilah iaitu kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey. Dan pembahagian kuasa itu melalui senalai persekutuan dan senalai negeri. Okey. So, dengan itu kerajaan negeri juga diberi kuasa, hak dan tanggungjawab seperti yang telah diperuntukkan dalam perlembagaan negeri. Okey, boleh ya? So, itu berkaitan dengan perlembagaan Malaysia. Okey, kalau sudah kita sentuh. Satu lagi, berkaitan dengan keluhuran perlembagaan. Okey, ini menjadi prinsip rukun negara yang ketiga ini memang murid-murid telah familiar dengannya yang tiap-tiap kali lafaz dalam perhimpunan sekolah kan. Okey, tahukah murid-murid apa sebenarnya maksud keluhuran perlembagaan? Okey, so untuk itu kita akan kaji apakah maksud. Okey, keluhuran perlembagaan bermaksud keagungan dan ketertinggian undang-undang atau perlembagaan itu sendiri. Maksudnya perlembagaan itu ataupun undang-undang itu sendiri yang paling tinggi, paling agung. Itu keluhuran perlembagaan. Okey, so sekarang kita nak buktikan. Yang dikatakan bahawa perlembagaan Malaysia ini merupakan undang-undang yang tertinggi. Okey. So, 1. Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi sebab perlembagaan Malaysia ini mengatasi yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan Mahkamah.
Okay, masa ingat tadi dalam semua perkara 183 tu dia memperuntukkan kuasa kepada mereka. So, kalau perlembagaan memperuntukkan kuasa kepada mereka, memang mereka, perlembagaan Malaysia akan mengatasi mereka. Okay, so itulah perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi. Okay, second. Semua jenis undang-undang, semua, kalau bercanggah dengan perlembagaan Malaysia adalah tidak sah. Okay. Nombor 3, undang-undang negeri dia mesti selaras dengan perlembagaan persekutuan. Okay, huraian. Undang-undang negeri yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan adalah terbatal dengan sendirinya. Ini menurut perkara 75 dalam perlembagaan Malaysia. Okay, so ini boleh menunjukkan bahawa perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang yang tertinggi. Okay, so bagi menjamin keluhuran perlembagaan Malaysia, okay, so perlembagaan persekutuan ada memperuntukkan kuasa kepada mahkamah untuk menentukan kesahihan undang-undangnya. Okay, iaitu antara kuasa mahkamah yang diberi oleh perlembagaan persekutuan adalah mahkamah boleh membatalkan akta yang diluluskan di luar bidang kuasa parlimen. Okay, kalau akta itu yang diluluskan bukan bidang kuasa parlimen, mahkamah boleh batal akta tersebut. Okay, ataupun mahkamah boleh membatalkan juga akta yang bercanggah dengan perlembagaan Malaysia. Okay, boleh So, dengan itu ia boleh menjamin keluhuran perlembagaan Malaysia. Okay, boleh Okay, so itu sahaja secara keseluruhan apa yang murid-murid belajar hari ini. So, murid-murid belajar hari ini berkaitan dengan konsep demokrasi berparlimen. Kita masuk ciri yang pertama iaitu perlembagaan. Maksudnya, okay, dan kita juga sentuh perlembagaan Malaysia dan terakhir sekali keluhuran perlembagaan Malaysia. Okay, so untuk sesi yang seterusnya kita masih lagi sentuh perlembagaan tapi kita akan masuk tajuk tentang pindaan perlembagaan dan juga kepentingan perlembagaan. Okay, so dengan itu kita jumpa sesi yang akan datang. Okay.